Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Selamat pagi para peminat stesen radio Sinaran. Mudah-mudahan kita berada di dalam keadaan yang kita suka, yang kita kehendak, iaitu di dalam keadaan selamat walafiat dan di dalam keadaan dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan kata lain di dalam keadaan kita dibimbing, bawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pimpinan Allah, taufik hidayah Allah lah kita berjaya dunia dan akhirat. Kalau Allah halak kita kepada kita, tentu sekali kita tak berjaya, tentu sekali kita binasa di dalam laut hawa nafsu kita. Selain daripada yang lain daripada hawa nafsu tu yang banyak lagi. Maka setengah daripada perkara yang membawakan kita kepada kejayaan, iaitu kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui tajuk kita, cara kita, iaitu kita melalui kitab Usuluddin. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita kitab Baqarah, iaitu katanya qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ketiga baqa, arti baqa kekal ada zat Allah Ta'ala. Di antara cara kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kena kenal kata dia bersifat dengan baqa. Bahasa Arab kata baqa, di dalam bahasa Melayu makna kekal. Maksud kekal ni iaitu bahawa tiada hilang adanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ada dia tak bertemu dengan tak ada. Ada dia tu tak jumpa dengan tak ada. Ni tak payah kita nak faham, ibu bapa nak reti tak payah. Yang ni ada dia tu tak hilang, ada dia tu tak binasa. Itu maknanya. Artinya ada zatnya ta'ala, tiada hilang adanya, yakni ada zat Allah ta'ala. Ada dia tu tak hilang, ada seterus berkepanjangan. Tiada hilang sekali-kali, yakni putus sama sekali tak hilang.
dan tiada berputus-putus. Lagi tambah takut-takutnya gepeh tak hilang, tapi celah tu nya kita ada, lepas tak adanya ada, lepas ada tak ada. Bukan lagu tu juga. Kalau lagu tu dia panggil binasa. Kita kata serupa dengan radio kita lah. Hidup mampu, hidup mampu, hidup mampu. Allah ada dia, bukan lagu tu. Bukan makna dianya satu ketika dia ada, satu ketika dia hilang, lepas pada hilang dia ada. Itu nama dia berputus-putus. Tak, Allah ada dia berkepanjangan selama-lama. Mustahil lawannya lawan baqa, iaitu fana, fana. Kalau kita kecek bahasa Melayu, bahasa Arab kata fana, artinya arti fana tu binasa. Bahasa Melayu juga dia panggil binasa, tapi kena hurai sikit lagi apa binasa, iaitu hilang adanya ada Allah, kemudian daripada sudah adanya. Hati dia panggil binasa. Kalau hak tak ada di asal-asal lagi tu, dia tak panggil binasa. Benda ada, sudah ada dia hilang, punah. Itu dia panggil binasa. Maknanya salah satu daripada kita nak buat perbezaan di antara Tuhan dengan bukan Tuhan. Bila kita kenal Tuhan, kita boleh beza antara Tuhan dengan bukan Tuhan. Bila kita kenal Allah, kita boleh beza antara kita dengan antara Allah dengan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara makna kenal. Oleh itu, bila kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala tak binasa, artinya kalau perkara binasa bukan Tuhan, bukan Allah. Itu makna kita kenal melalui sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah melalui sifat dia, khususnya sifat yang 13 ataupun sifat 20. Oleh itu, tokong Tuhan kedak, bukan Tuhan, dengan dalil dia binasa. Dia tak ada. Dulu pada dia ada tu dia tak ada. Selepas pada dia ada, dia binasa. Hak tak binasa lagi pun dia akan binasa. Dia terima binasa. Dengan dalil kalau kita nak bong ke, kita nak pergi katak dia ke, nak bakar dia ke, dia terima bong, dia terima kita bakar, dia terima kita katak. Artinya tokong tu terima binasa. Bukan Tuhan. Sayyidina Ibrahim alaihi salam, ketika kaum dia duk dakwa, dakwa kata ada Tuhan lain daripada Allah, kata matahari Tuhan, bulan Tuhan, tokong Tuhan. Bila dia tilik kepada bintang, dia tengok di waktu malam, dia tengok bintang, dia kata hak ni dah Tuhan, hak disekor oleh kaum dia, disekor oleh orang yang syirik, orang yang kufur dengan Allah, orang iktikad kata bintang tu Tuhan. Ibrahim tengok, buat andaian, buat kata iyalah, bubuh kata Tuhan sungguh bintang. Tetapi bila waktu siang, bila cerah, dekat nak cerah, bintang raib. Bila raib, Ibrahim kata ni bukan Tuhan, pasal raib ni. Bila dia tengok bulan pula, ni Tuhan dah nampak lebih besar, munasabah lah nak jadi Tuhan lebih besar daripada bintang. Tapi bila siang hari, bulan tu raib juga, dia kata bukan Tuhan. Bila dia tengok siang hari, matahari, dia kata ni lah Tuhan, kerana ada cahaya lebih besar. Bila waktu gelap, matahari jatuh, matahari raib, Ibrahim kata, aku tak kasih, aku tak suka kepada benda hak gaib. Hak gaib ni bukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Tuhan yang mengatur sekalian alam. Ibrahim berdalil di atas kata bulan, bintang, matahari bukan Tuhan kerana dia gaib. Ada gaib, ada berubah. Dia panggil benda berubah bukanlah Tuhan. Tuhan dia tak berubah. Bila benda berubah tu benda yang baru,
Bila benda berubah tu benda yang lemah, benda tak sempurna, tak sempurna. Cuba kita belajar perhati tengok. Cuba kita tanam pokok kayu, mula-mula dia lembut, lepas dia kau kerah. Makna masa dia lembut dia tak sempurna, tengok dia berubah mari kau kerah. Kau tua. Dalil kata tak sempurna, daripada satu keadaan kepada satu keadaan ada berubah, makna menunjuk kata dia tak sempurna. Kita dulu budak tak gerak, bawa besar, dewasa sikit, jadi orang muda gagah, jadi sempurna lebih daripada budak. Masa budak tu makna kita tak sempurna. Bila kita sempurna, kita kata cukup gagah, kau turun pula dah. Arti maknanya kita itu tak sempurna, tak sampai tahap kesempurnaan. Oleh itu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Makna tidak ada yang sempurna melainkan Allah. Maka yang sempurna ni dia tak boleh berubah. Ada dia tidak hilang. Itu makna kata kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kata dia bersifat dengan baka, kekal. Cuba ingat dalil mana? Kerana jikalau tiada wajib baginya, bagi Allah kekal adanya. Kalau tak wajib kekal, dan tiada mustahil atasnya pana. Kalau boleh jadi binasa, tentulah boleh hilang adanya. Tentu ada Allah Subhanahu wa taala boleh hilang. Bahkan kalau binasa, kalau tak kekal gak dia terima hilang ataupun dia binasa. Kalau binasa bukan boleh hilang dah, dia hilang dah. Kalau Allah hilang, dan kalau boleh saja, tak usah kata hilang. Dan jikalau boleh hilang adanya, ada Allah, tentulah adanya dan tiadanya, tiada Allah itu harus. Makna harus makna bersamaan keduanya. Ni kaedah akli. Kaedah akal kita kena faham juga, kita kena reti juga. Kerana satu daripada cara untuk kita nak berkemah, nak bekerja, dan kita nak faham betul-betul. Tak boleh orang nak kocok, tak boleh orang nak gonjel dah apa hak kita faham. Kalau kita faham, kalau kita percaya ikut betul-betul dengan kita tak faham, orang boleh kocok, orang boleh ogah. Jadi tak kemah kepercayaan kita. Mudah-mudah benda kalau boleh terima, benda kalau boleh dia terima berubah, arti nama benda tu benda harus. Ada dia tu boleh jadi, dia terima. Tak ada dia boleh jadi. Dia panggil dia tu benda yang boleh jadi ada. Ada dia tu bukan mesti. Bukan cerak kata dia kena ada tak. Tu makna ada dia bukan mesti. Dalil mana? Sebab dia terima tak ada. Masa dia ada tu bukan mesti ada tak. Tu mana? Masa dia ada, dia terima tak ada. Supaya kita lah ni, kita ada, kita boleh jadi tak ada. Boleh jadi tak ada tu dia panggil terima. Kalau kita ni nak hilang, dia terima hilang. Kalau kena bang kau, kena bakar kau, habis kita terima hilang. Walau tak hilang lagi pun, nama dia ada kita ni harus. Maknanya sama berat dengan tak ada. Kalau timbang dengan tak ada, ukur dengan tak ada, kira akal sama. Bukan kira timbang kilo sungguh, timbang dengan akal. Bila benda terima dua belah, dia panggil sama berat. Kalau gitu, bila sama berat, maka tiada menang salah satu daripada keduanya atas yang satu lagi. Kita tak boleh benar ada kita, yakni kita tak terima ada, kita tak terima tak ada, melainkan dengan bantuan daripada yang lain. Kena yang lain tolong kita, yakni kena masuk campur sebab yang lain. Kita masa kita tak ada dulu, nak ada kita, boleh jadi sama je dengan tak ada kita tu. Maka kita tak ada bukan semata-mata diri kita, bukan zati.
kita ada, bukan semata-mata diri kita, bukan zati kita, bukan pesing tubuh kita. Sebab kita bukan pesing tak ada, bukan pesing ada, pesing terima dua belah. Tiba-tiba kita nyagi ada, tentu ada sebab yang lain. Adalah yang buat kita ada tu. Tu cara fikir akal. Hak sungguh hakikat benda lagu tu. Banding supaya dengan main congek canggung. Kayu congek canggung tu dia sama berat. Kama dia, bila dia sama berat, balik dia dua tu, sebelah balik kiri, sebelah balik kanan tu, dia tak boleh nak memberat diri dia masing-masing. Kena ada perkara lain, kena ada angin ke, ada orang duduk sebelah ke, barulah dia boleh berat sebelah. Dia tak boleh, diri dia tu panggil zati, diri dia tak boleh menyesuaikan diri dia tak boleh nak memberatkan, tak boleh nak meringankan diri dia sendiri. Dia nak berat diri dia nak peringan diri dia, tak boleh. Bila kita tengok congek canggung, kayu congek canggung berat sebelah, kita retilah ada sebab yang lain. Begitu juga kita ada, bila kita tak ada, kita sendiri tak boleh buat. Bila kita tak ada, dengan semata-mata kita tak boleh. Kena ada yang meniadakan kita. Masa kita tak ada, kita nak boleh ada, kita tak boleh buat diri kita sendiri biar ada. Sebab diri kita sama berat. Kena ada yang mengadakan kita. Itu kaedahnya. Begitulah maknanya. Kalau begitu, itu kita ada kira kita. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelik pergi fikir Allah, Allah mesti kena kekal. Sebab kalau dia binasa, maknanya ada dia dengan hilang dia sama berat. Bila binasa dia, kena ada yang membinasakan dia. Dia tak boleh binasa sendiri. Dia nak buat diri dia binasa, tak boleh. Kena ada sebab yang lain. Oleh itu, bila kalau ada sebab lain, maka di sisi adanya itu mestilah membuatkan dia oleh yang ada dahulu daripadanya. Masa dia nak ada dulu tu, bila ada dia tu terima dua belah, artinya dia nak boleh ada dulu. Tak usah kira hak bakar ni, dia nak boleh ada tu kena ada orang buat dah dia. Sebab ada dia tu harus. Bila ada orang buat, dan baharulah ia Allah. Nama Allah baharu, tiadalah kidamnya. Allah tak kidam. Bila Allah binasa, artinya Allah tak kidam. Dengan sebab ada dia dulu tu, bukan ada bahasa zat dia dah, bukan pesing dia ada begitu dah. Ada dia, ada orang buat. Bila ada orang buat, dia tu baru. Kalau baru macam ada, maka berhipung padanya, pada Allah, oleh dua perkara yang berlawanan. Berhipung benda hak tak boleh berhipung. Itu maksud dua benda yang berlawanan. Dua benda hak tak boleh berhipung. Dua tu je tak boleh berhipung sama sekali. Tiap-tiap benda hak tak boleh berhipung, dua tu nama dua benda berlawanan. Seperti gerak dengan dia, dulu dan kamar dia, ada dan tak ada, tu benda berlawanan. Ada gatik, tak ada gatik, benda ni tak boleh berhipung. Kalau Allah baru, tentu berhipung padanya dua yang berlawanan. Hak mana? Dan iaitu dua yang berlawanan, kidamnya Allah, ada dia sedia, yang melazimkan wajib adanya. Kidam, bila kata kidam, mesti ada dia tu wajib, bukan ada dia tu harus. Tiada boleh hilang yang sabit dengan dalil yang dulu. Ada dia tu kidam, tak boleh hilang, tak terima hilang dengan sebab dia kidam tu. So, dan bahru yang difardu dengan ini fardu. Kalau fardu kata dia binasa, ni dia bahru. Tiba dengan kata dia tu ada dia, bukan mari dia tak ada. Dengan sebab kalau dia baru ada, tak ada lah dia, tak ada lah Tuhan. Sebab jadi do dan tasalsul. Makna kalau Allah binasa,
Dia kidal lagi pula dia baru. Berhipung dua tu. Kidal dengan baru berlawan ni. Itu makna kata berhipung dua benda yang berlawanan. Dan iaitu berhipung dua yang berlawanan mustahil. Benda yang tak terima pada akal, benda yang tak boleh jadi. Maka dengan ini fardu kata Allah terima binasa ni, membawa kepada bahru, menyebab bagi Allah baru. Maka adalah ia Allah seperti alam ini. Kalau Allah baru serupa dengan alam ini, maka bahru ada alam ini yang melazimkan harusnya itu. Alam ni baru ada. Bila baru ada, dia panggil ada dia harus. Ada dia terima dua belah. Dia terima ada, terima tak ada. We nampak dengan akal, benda terima tu. Dulu tak ada, lepas tu dia ada, tu makna dia terima kedua-dua. Sebelum daripada ada, dia terima tak ada. Selepas daripada tak ada, dia terima ada. Tu dia panggil harus lagu tu. Kalau dia terima sebelah, seperti Tuhan lain pada Allah, dia terima sebelah tak ada. Ada dia tak terima. Itu dia panggil tak ada, dia tu wajib. Diri dia tu nama dia benda mustahil, benda tak terima ada. Adapun Allah, ada dia wajib. Dia terik sebelah lihat ada, dia tak terima tak ada. Dia balik dia tak jumpa sama sekali. Tak ada, belum ada pun dia tak jumpa. Tak ada, hak lepas ada pun dia tak jumpa. Ada lagu tu nama ada yang wajib, nama dia. Wajib ada. Ada zati, ada bahasa dia. Maka alam ini ada dia harus. Ada dia panggil bukan wajib dah. Dia terima dua belah. Belah tak ada pun dia terima. Kalau itu alam ini ada dia baharu yang melazimkan harusnya itu. Maka baharu alam itulah juga dalil atas wajib baka bagi Allah Ta'ala, dan dalil bagi istihalah fana pula. Fananya juga, yang ni dalil bagi kata tak binasanya juga. Maknanya kita ambil serup, ambil kesimpulan, khulasahnya, bagi kita orang kampung payah nak mikir, kita ambil kesimpulannya, kita kena percaya putuh. Tu orang beriman kena pegang kemah dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala ada dia, bukan mari daripada tak ada. Itu dia panggil kidal. Dan ada dia tak terima tak ada, tak akan jumpa dengan tak ada. Itu dia panggil baka. Kekal, tak hilang, ada semua seterus. Tak ada hari, tak ada masa yang Allah mati, hari yang Allah binasa tak ada. Itu kita percaya gitu. Kita tu masuk di dalam orang beriman dengan sifat baqa. Beriman dengan Al-Quran yang Allah kata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun, semua perkara binasa Allah kata, illa wajhah, malaikan wajah Allah, malaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil daripada Al-Quran. Lepas tu kita nak kemah tu kita fikir. Cara fikir. Fikir ni dia panggil falsafah. Cara fikir ilmu akal dia panggil ilmu falsafah. Tetapi falsafah ni dia panggil falsafah Islamiyah, falsafah Islamik. Kerana fikir untuk nak berkemah, untuk nak nampak betul hak Al-Quran raya. Apa hak sabit di dalam Al-Quran kita fikir sama. Makna akal ni tidak berlawan dengan Al-Quran. Al-Quran tak berlawan dengan akal. Kalau kita fikir dengan secara bebas dengan orang akal sempurna, serupa juga dengan Al-Quran kata. Al-Quran kata Allah tak binasa, Allah kekal. Cuba kita fikir lagi nak. Fikirnya, kalau Allah binasa, ada orang yang membinasakan dia. Kalau Allah baru ada orang yang membarukan dia.
Bila ada yang membarukan dia, potong pandaknya, dia bukan Tuhan. Sebab ada orang buat dia. Kalau yang membuat dia tu Tuhan, yang membuat dia tu bukan baru ada, tak binasa. Sebab kalau dia baru ada Tuhan yang membuat dia. Pak Tuhan membuat dia itulah hak Tuhan sungguhnya. Kalau hak tu juga kena buat, itulah kata membawa kepada tak ada Tuhan. Hak mana Tuhan? Tak ada Tuhan. Bila tak ada Tuhan, itulah panggil palsu. Tuhan Allah cerak ada. Ceraklah ada. Sebab dia mengaku kata dia ada, dialah Tuhan. Allahu la ilaha illahu. Allah sajalah Tuhan, tak ada Tuhan lain daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kata Allah ni kena buat, tentu tak ada dah Tuhan, kerana hak lain pada Allah bukan Tuhan. Itu cara kita nak fikir, nak winapaknya. Kalau kata dia kena buat, tentulah dia baru. Kalau dia binasa, tentulah baru dia. Tu dia terbit natijahnya. Bila baru, cerak 100% kena ada orang buat. Bila ada orang buat, dia kena terbit dua cara saja. Satu, yang membuat dia tu ada yang membuat. Siapa membuat? Allah hak baru ada buat. Itu nama dia daur. Hak kata bahu bakar tu. Tu. Kalau ada yang membuat, hak buat tu kau tua tu dia panggil tasalsul. Tasalsul tu tak ada Tuhan, tak ada tu hak tak. Semua kena buat semua, tak ada Tuhan yang menjadi. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala kekal, tak serupa dengan bahru, tak serupa dengan alam ini. Alam ini benda baru ada. Kita reti di benda baru ada ni, reti kata Allah Subhanahu wa taala kata bukan baru ada. Dia kata baru alam ini jadi dalil kata Allah bakar. Sebab kalau Allah tak bakar, dia baru serupa dengan alam. Tu potong raya. Cer mana kata Tuhan kekal? Cer di alam ini. Cer ke mana? Alam ini baru. Kamu cek kat mana kata alam baru, kata Allah bakar. Sebab kalau Allah tak bakar, jadi serupa dengan alam baru. Sebab dia terima ada, terima tak ada. Serupa alam juga terima ada, terima tak ada. Allah baru serupa dengan alam. Apa kalau Allah serupa dengan alam? Itu mustahil. Dia nak jadi Tuhan kerana dia ada orang yang membuat. Itu kita fikir lagu tu, nama fikir Islamik. Fikir ke cara Islam, fikir untuk nak mengejakkan akidah Islam, untuk nak membatukan agama Islam, untuk nak menyebar agama Islam, nak menegakkan agama Islam, tak sewi berubah, tak sewi pesang daripada jalan yang sebenar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.